Seperti biasa, saya akan membuat laporan dimulai dengan laporan tindakan oleh PDRM. Semalam, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia telah mengadakan sebanyak 813 sekatan jalan raya di seluruh negara dan melakukan pemeriksaan ke atas 558,548 kenderaan. Ini menunjukkan kenderaan banyak di jalan raya. Saya ingin memberikan ingatan bahawa undang-undang tentang PKP ini masih lagi berjalan seperti biasa. PKP belum lagi ditarik balik. PKP berterusan lagi untuk PKP ketiga. Dan sesiapa yang engkar tetap akan dikenakan undang-undang di bawah PKP ini. Jadi kehadiran begitu banyak kenderaan di jalan raya ini seolah-olah rakyat sudah lupa bahawa PKP masih lagi dilaksanakan dan mereka masih tertakluk kepada undang-undang di bawah PKP ini. Sebanyak 56,052 pemeriksaan mengejut telah diadakan di seluruh negara dengan sebanyak 6,364 premis telah diperiksa oleh pihak berkuasa. PDRM telah menangkap 1,315 individu kerana engkar PKP, di mana 1,226 individu telah pun direman dan 89 individu dijamin polis. Seramai 312 individu telah dituduh di mahkamah di atas kesalahan mengingkari PKP. Jumlah tangkapan kumulatif ingkar PKP sehingga 15 April, iaitu semalam, adalah seramai 11,017 individu. Di dalam laporan pihak PDRM di dalam mesyuarat pada pagi ini, kita dimaklumkan antara sebab-sebab banyaknya kenderaan semalam, salah satunya ialah kerana adanya syarikat ataupun kenderaan-kenderaan yang bukan terlibat di dalam perkhidmatan keperluan asas telah mengambil kesempatan untuk memulakan operasi perniagaan mereka. Suka saya beri ingatan bahawa mana-mana perniagaan ataupun sektor perkilangan sekalipun hanya boleh memulakan operasi mereka jika mendapat kelulusan daripada MITI. Sebelum MITI ataupun Kementerian Perdagangan Antarabangsa, iaitu MITI, memberikan sebarang kelulusan, mereka tidak boleh memulakan operasi mereka dan tindakan akan diambil kepada mereka kerana melanggar PKP ini. Walau bagaimanapun, industri dan sektor yang berkaitan dengan makanan dan perubatan yang telah pun mendapat kebenaran untuk beroperasi sewaktu PKP 1 dan PKP 2 dibenarkan beroperasi seperti biasa. Pernah saya jelaskan, walaupun masih terdapat kekeliruan di bawah yang berkaitan dengan makanan misalnya. Keseluruhan rantaian yang berkaitan dengan pembekalan makanan tersebut dibenarkan. Sebagai contoh, nelayan. Nelayan dibenarkan ke laut untuk menangkap ikan. Apabila mereka sampai ke jeti nelayan, pemborong dibenarkan untuk membeli ikan daripada nelayan. Pemborong untuk bawa ikan ke pasar memerlukan transport ataupun kenderaan. Mereka boleh. Pemandu lori untuk mengangkut ikan tersebut dibenarkan untuk membawa ke pasar. Dan peniaga-peniaga di pasar boleh menjual ikan di pasar. Begitu juga kilang air batu misalnya.
ikan mesti memerlukan air batu untuk dibawa daripada jeti sampai ke Pasar Borong dan sebagainya. Maka kilang air batu dibenarkan. Begitu juga kilang yang memproses berbola ikan ataupun fish pole. Maknanya apa saja rantaian yang berkaitan dengan ikan dibenarkan. Jadi dari segi makanan, perubatan, bahawa kesemua rantaian itu dibenarkan beroperasi oleh pihak kerajaan. Isu berita palsu masih lagi tidak berkurangan, dan saya dah mengatakan semalam bahawa pihak kerajaan memandang serius kepada penularan berita-berita palsu ini. Sebagai contoh, 2 hari lepas ada pihak yang mengatakan bahawa PKP ketiga tidak diwartakan. Sedangkan jelas bahawa PKP 3 diwartakan. Jadi konon-kononnya kerana tidak warta, polis tidak ada kuasa untuk membuat tangkapan dan sebagainya. Ini merupakan berita palsu. Dan saya difahamkan tindakan akan diambil kepada penyebar berita palsu tersebut. Setakat ini, PDRM bersama SKMM telah membuka sebanyak 220 kertas siasatan yang berkaitan dengan berita palsu mengenai COVID-19 ini. Daripada jumlah tersebut, 152 kes masih dalam siasatan, manakala 24 kes telah dituduh di mahkamah dan seramai 13 orang telah pun mengaku salah. Beberapa hari lepas saya menyebutkan tentang berlakunya keganasan rumah tangga. Ya, dan hari ini kita dah maklumkan pihak Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga melalui talian kasih telah menerima 135 panggilan mengenai keganasan rumah tangga. Jadi kita memohon kepada orang ramai supaya terlibat sama di dalam membantu. Mungkin yang terlibat dalam keganasan rumah tangga tersebut ada yang tidak berani untuk membuat aduan dan sebagainya, ataupun mungkin telefon mereka dirampas dan sebagainya. Jadi mereka tidak ada ruang untuk membuat aduan walaupun di talian kasih dan sebagainya. Jadi saya memohon kepada orang ramai, terutamanya jiran tetangga, supaya membantu jika kedengaran sesuatu yang menghairankan di sebelah rumah mereka, dan terus mengadu, membuat aduan melalui talian kasih yang nombornya saya sebutkan sekali lagi, talian kasih 15999, ataupun WhatsApp saja laporan ini kepada pihak polis, iaitu 01926159999. Saya dah beritahu bahawa pihak polis boleh menerima aduan, report polis melalui WhatsApp dan sebagainya. Dan pihak polis akan bertindak segera untuk menyiasat dan mengambil tindakan. Jadi saya sebenarnya mendoakan supaya rumah tangga kita semua aman dan damai, walaupun dah 1 bulan berada bersama di dalam rumah ni. Jadi kalau ada berlaku pelakuan seperti ini, tolong laporkan. Operasi sanitasi awam berterusan. Semalam Ops sanitasi awam di bawah KPKT sejak 30 Mac telah melakukan 2088 operasi sanitasi di 101 zon, termasuk di 27 zon merah. Antara kawasan yang disanitasi, 1,446 bangunan kerajaan, 800 tempat awam, 906 pusat perniagaan dan 168 pasaraya. Untuk semalam sahaja, sebanyak 217
operasi sanitasi awam yang meliputi 74 zon di 13 negeri, termasuk 39 kawasan di Johor dan 29 kawasan di Pahang, yang mana sebanyak 144 bangunan kerajaan, 97 tempat awam, 90 pusat perniagaan dan 20 pasaraya yang telah pun disanitasi. Mengenai pusat kuarantin, setakat semalam sebanyak 180 pusat kuarantin telah beroperasi berbanding dengan 177 pada hari sebelumnya, yang mana 15,093 individu sedang menjalani kuarantin secara wajib. Semalam, seramai 820 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air dan telah pun dikuarantin. Semalam, saya memaklumkan tentang bazar atau yang berkaitan dengan Ramadan ini, sama ada ianya akan diteruskan atau tidak. Jadi mesyuarat pada hari ini telah pun meneliti dan mendengar pandangan daripada pihak Kementerian Wilayah, iaitu DBKL melalui DBKL, tentang perancangan mereka untuk mewujudkan e-iftar, iaitu gerai-gerai yang dibuka berkaitan dengan penjualan kuih-kuih muih dan lauk pauk untuk bulan Ramadan. Jadi mesyuarat hari ini telah pun memutuskan bahawa sebarang bentuk perniagaan yang berkaitan dengan bazar atau gerai Ramadan, termasuk di dalam bentuk pandu lalu ataupun drive-thru dan tempah dan ambil ataupun pack and pick, adalah tidak dibenarkan. Jadi tidak ada isu lagi yang berkaitan dengan pasar Ramadan ataupun e-iftar, walaupun tidak dibuka seperti biasa, walaupun dengan sekalipun, tidak dibenarkan. Jadi itu saja untuk hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada seluruh rakyat, dan saya mohon berikanlah kerjasama yang terbaik kepada pihak PDRM di dalam kita membantu untuk mengurangkan penularan COVID ini, supaya kita sama-sama dapat memutuskan rantaian ini. Jadi patuhlah kepada setiap arahan polis, patuh setiap arahan kerajaan, tinggal di rumah bagi kita memastikan keselamatan diri, keluarga dan masyarakat. Stay home, stay safe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.